Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah. Kita bersyukur setinggi-tingginya kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat berkumpul dan kita masih lagi dapat berhimpun, walaupun kuliah secara official ia belum bermula seperti biasa, tapi kita masih lagi menjalankan kuliah secara online. Dan isu pada malam ini seperti tajuk yang tertera pada status live video saya, iaitu berkaitan dengan kuliah khas, iaitu fiqh solat Jumaat. Ya, sebenarnya berkait rapat dengan status saya yang lalu. Tuan-tuan boleh rujuk kepada status saya yang lalu, yang mana berkait rapat dengan saya mengatakan bahawa di negeri Selangor, negeri lain saya tak tahu. Kalau negeri Selangor, kebanyakan masjid-masjid dia sudah buka pendaftaran permohonan, sebab sekarang ini musim PKPP dibenarkan solat Jumaat sebanyak ataupun seramai 150 orang. Asalnya masa musim PKP iaitu 12, kemudian PKPB 40, kemudian diangkat ataupun ditambah lagi sebanyak 150. Maka di situ tuan-tuan, apabila kita lihat dalam isu ni, adakah yang wajib hanya 150 orang saja? Jadi yang terpilih itu memang of course dia kena wajib lah, tapi usaha adakah yang lain tu wajib kena berusaha untuk mendapatkan tempat? Jadi saya kata setiap lelaki yang mukallaf ni apa? Yang sudah akil baligh dan sifat cukup akalnya, maksudnya waras, tidak gila, dan dia bermukim, dia bukan musafir. Dia bukan musafir dan dia bermukim. Contoh, saya bermukim dekat Ampang. Masjid saya ada dekat ni, ada dua, dan dia buka borang permohonan untuk dipilih 150 tu. Jadi pihak masjid menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memilih siapa yang berhak, mungkin giliran dan sebagainya, minggu ke minggu, tak setiap minggu dapat, maksudnya diberi peluang semua masyarakat yang bermukim itu dapat. Jadi saya kata setiap yang bermukim dan mukallaf wajib mengisi borang tu. Tak boleh sambil lewa, tak boleh nak lepas tangan. Kalau dia tak mohon, dia berdosa bagi saya. Sebab apa? Dia kena berusaha untuk solat Jumaat, sebab solat Jumaat dia wajib ke atas lelaki yang mukallaf dan bermukim. Tetapi kalaulah permohonan itu ditolak, permohonan itu tidak diterima, barulah gugur. Jadi ini tuan-tuan, kita nak bincangkan tentang fiqh solat Jumaat, bukan pasal musim PKP saja. Bagaimana pula yang sebahagian masjid di Kuala Lumpur ataupun di wilayah dia tak buka borang. Dia kata siapa datang dulu dia kena tu. Ini kita akan bincangkan. Dan bagaimana pula dia kata saya ni bermukim dekat Kajang tapi kerja dekat Putrajaya. Apa cerita tu? Jadi takkan saya nak mohon dekat Kajang pula, sebab nanti pejabat saya, waktu pejabat saya berada di Putrajaya. Jadi macam mana selesai? Adakah saya di Putrajaya tetap juga wajib memohon? Ini juga kita akan bincangkan. Ini zaman ni soalan tu memang saya nak jawab di dalam komen tu. Saya sebenarnya masa tak banyak, jadi saya buat satu kuliah khusus supaya dapat menjawab persoalan ni. Contoh biasa orang kata, ustaz saya duduk dekat Kajang tapi kerja kat Kuala Lumpur, tak boleh dah sembahyang kat Kajang sebab apa? Saya kat Kuala Lumpur, jadi wajib juga ke saya pergi sembahyang kat sana? Jadi saya nak bawa beberapa ibarah dalam kitab lah, kitab-kitab yang mana saya bawa antaranya contoh kitab Fathul A'lam, begitu juga dalam kitab
Ada juga saya buka ibarah untuk menjawab persoalan itu semua. Kitab Busyarul Karim, ya. Begitu je Bughyatul Mustarsyidin untuk menjawab persoalan itu, adakah wajib? Ya. Tapi kalau saya duduk Ampang, pejabat tak pergi mana-mana, jadi saya wajiblah memohon. Maksudnya wajib ngisi borang tu. Kalau terima, wajib pergi. Tak terima, maksudnya dah penuh, maka gugurlah kewajipan solat Jumaat. Pasal apa? Sebab dia wajib ke atas kita. Perempuan tak ada masalah, kanak-kanak tak ada masalah. Ya. Jadi orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak dapatkan borang tu? Ya, boleh cari tuan-tuan, senang je. Kalau yang melayari Facebook, boleh katakan sebahagian besar masjid-masjid tu dia ada buka Allahumma salli ala Muhammad, borang permohonan untuk menjadi jemaah solat Jumaat. Ya. Ataupun tanya pada AJK tertentu. Tanya saya tak tahulah. Kalau duduk kat Gombak ataupun duduk kat Kuala Selangor, tanyalah AJK masjid daerah Gombak ke, ataupun dia duduk kat kampung tu, macam mana nak mohon tu. Jadi ada caralah. Dan kebanyakan surau di masjid di bandar-bandar ni tuan-tuan, dia memang kebuka borang dekat Facebook page masing-masing. Di Facebook page masing-masing. Dan banyak masjid yang sudah ada IG, dan di IG juga disediakan link untuk tuan-tuan copy paste pergi dekat borang online untuk diisi. Ya. Jadi ini kalau kita lihat dari segi sudut tu, kedisilah, dan nak isi tu mudah sangat. Hanya isi nama, nombor telefon, umur dan tempat tinggal. Dia bagi keutamaan kepada orang yang bermukim. Jadi itu jawapan saya. Borang senang dah dapat, pergi dekat page masjid masing-masing. Kalau tak ada, rajin-rajin WhatsApp masjid. Nampak? Kalau tak dapat juga, masjid senyap aja, okey, jatuhlah gugur. Biar AJK yang jawab nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, kalau borang nak kahwin, borang poligami, tak payah tanya saya pun. Saya nak kahwin satu lagi, terus Google borang poligami, jumpa. Takkan borang nak isi permohonan solat Jumaat tak jumpa kot. Bolehlah cari sendiri, tapi tak apalah, saya bagi hint ataupun saya bagi link mana kita nak dapat borang yang kita boleh isi untuk permohonan sebagai di antara 150 orang jemaah yang terpilih untuk mengerjakan solat Jumaat. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jemput minum, bismillah. Baik. Sekarang saya nak buka fake solat Jumaat. Sambil-sambil tu kita akan jawab soalan lah, ya. Jadi kalau ada soalan boleh tanyalah. Sempat saya akan jawab. InsyaAllah permasalahan ini ataupun perbincangan ini kita akan direct sampai selepas isyak lah. Paling lewat dalam pukul 9 macam tu. Kalau lewat, paling lewat, tak ada lebih daripada tu. Jadi kita azan berhenti kejap, lepas tu kita akan sambung. Baik, saya nak bahaskan tentang bab solat Jumaat. Depan saya ni kitab mudah saja, kitab paling simple lah kita ambil. Itu kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ya. Pasal tulisan terbalik Ustaz, memang dia flip. Kalau kita buat live melalui handset, kalau kita buat macam tu, dia akan baliklah baca Taqrirat As-Sadidah. Kalau buka kitab Taqrirat As-Sadidah, muka surat 323. Ya, 323 safhah 323. Okey. Baik, saya baca ringkas, saya tak baca semua, saya ambil yang penting-penting saja. Baik, solat Jumaat ni ada kata 2 rakaat yang ditunaikan pada hari yang diketahui, ya. Rakaatani tuaddayani fil yaumil ma'ruf fi waqti adh-dhuhr fi waqti adh-dhuhri, iaitu 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari yang maklum, hari yang diketahui, iaitu hari Jumaat dan pada waktu zuhur. Ya. Dan dikata wal mu'tamadu annaha salatun mustaqillatun wa laysat dhuhran maqsuratan. Ya. Dan pendapat yang mu'tamad bahawa solat zuhur ini adalah solat Jumaat ini adalah solat fardu yang tersendiri. Dia bukan solat zuhur yang dipendekkan. Ya. Baik. Kalau kita lihat, ya, apakah fadilat solat Jumaat ni? Solat Jumaat ni adalah solat fardu yang paling tertinggi sekali ranking dia. Ya, dalam banyak-banyak solat fardu, solat Jumaat yang paling tinggi ranking dia. Ya, maksudnya dan solat jemaah iaitu fardu yang paling afdal.
Ya, maksudnya itulah khususi hadhil ummah. Dia ada kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana salat Jumaat ini tidak ada pada umat-umat yang lain. Maka tuan-tuan, kita salat Jumaat ni, saya tengok dekat Masjid Putra tu, orang Putrajaya duk beratur, berebut tunggu turn nak masuk solat Jumaat. Subhanallah. Sanggup beratur panas tu. Saya cukup respect. Nak pergi solat Jumaat sanggup beratur. Inilah keimanan yang ada pada mereka. Bukan orang yang cari alasan, tak nak pergilah. Tak naklah buat macam tu, tak naklah duduk berjabat je lah. Selagi mana tak dibuka secara umum, tak pergi lah tak. Bagi saya yang kuat iman dia memang yang beratur tu lah. Itu saya rasa memang subhanallah. Saya sangat-sangat kagum dan saya sangat melihat dia merupakan satu khususiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat dari segi sudut itu tak ada pada umat yang lain. Maka bila kita buat solat Jumaat ini, bermakna bukan saja kita menunaikan kewajipan kita, tetapi kita mengambil keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pahalanya besar. Bila pahalanya besar, itulah dia berkedudukan solat fardu yang paling afdal. Ya, solat fardu yang paling afdal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, dia banyak kelebihan. Jadi kita nak baca, kalau nak cerita tentang kelebihan solat Jumaat ni ataupun pada hari Jumaat, dia ada satu khusus kuliah yang lain. Baik, bilakah ia difardukan? Ya, dalam kitab, termasuk dalam kitab Taqrirat Sadidah, dia kata furidat bi Makkah lailatal Isra'i wal Mi'raji. Dia kata difardukan salat Jumaat itu pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika mana Nabi terima salat 5 waktu dan akhirnya dikurangkan sebanyak 5 waktu, dan termasuklah salat Jumaat. Ini pendapat yang sahih, yang mana orang yang pertama sekali, wa awwalu man sallaha As'adu bin Zurarah, itu seorang sahabat, namanya sahabat. Orang yang pertama sekali yang mendirikan salat Jumaat adalah As'ad. Maksudnya dialah yang pertama sekali dia menghimpunkan masyarakat dekat Madinah. As'ad dengan As'ad dan seorang lagi Mus'ab bin Umair. Nahiyat Quba al-Madinah, Quba bil Madinah, iaitu dekat Quba. Salat Jumaat yang pertama sekali didirikan dekat Quba, Madinah. Siapakah yang menghimpunkannya? Iaitu As'ad dan begitu juga Mus'ab bin Umair. Dikumpulkan masa tu di penghujung Madinah tu ada yang sudah masuk Islam. Ketika mana sebelum Nabi SAW berhijrah, ada sahabat Nabi yang sudah berhijrah dahulu pergi ke Madinah, ataupun ada sahabat Nabi yang daripada Madinah mereka berhijrah, bukan berhijrah, mereka berdagang dekat Mekah. Jadi kat situlah mereka jumpa Nabi, mereka masuk Islam dan mereka balik ke Madinah dan mereka sebarkan ajaran Islam itu kepada penduduk-penduduk mereka. Maka kalau kita lihat dari segi sudut itu, yang pertama sekali bukanlah Nabi yang lakukan. Yang pertama, semenjak Nabi dilantik sebagai kerasulan, yang pertama sekali Sayyidina As'ad bin Mus'ab bin Umair. Dia yang pertama sekali dekat Quba. Kenapa Nabi tak solat Jumaat kat Mekah? Sebab keadaan tak sesuai. Mana mungkin nak solat berjemaah pun susah, apatah lagi nak mengumpulkan berpuluh-puluh orang. Jadi lagilah kena seksa, kena kecam, kena bunuh. Maka Nabi pertama sekali sampai dekat Madinah apabila hari Jumaat, barulah Nabi salat Jumaat, dan sebelum itu yang dilakukan oleh 2 orang sahabat lagi. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk syarat wajib salat Jumaat. Siapakah yang diwajibkan salat Jumaat? Yang diwajibkan salat Jumaat ini, pertama al-Islamu, orang Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli wa tajibu 'alal murtad wa yaqdiha dhuhran idza raja'a ila al-islami. Dia kata, disebutkan dalam kitab Taqrirat Sadidah, tak diwajibkan ke atas orang kafir. Sebab apa? Sahnya salat Jumaat ini mestilah di Islam. Sama juga seperti salat fardu yang lain, seperti juga haji, seperti juga puasa, syarat sahnya mesti Islam. Kalau dia puasa je semayang sia-sia, tidak mendapat ganjaran dan tidak mendapat pahala. Dan wajib ke atas murtad, katakanlah wadiyadzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dia murtad. Kemudian sepanjang katakanlah dia murtad, waliyadzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dia murtad selama 5 tahun. Selama 5 tahun tetap wajib ke atasnya. Dan katakanlah selepas 5 tahun dia murtad, dapat hidayah Allah, dapat cahaya Allah, dia kembali masuk Islam, maka dia wajib mengqadakkan balik salat Jumaat itu sebagai salat zuhur. Dia tak perlu solat, okey tak apa, saya meninggalkan solat Jumaat selama 5 tahun.
So 5 tahun tu sebulan saya akan tinggalkan 4 kali Jumaat, maka saya gantikan dengan 2 rakaat. Tidak, dia kena gantikan dengan zuhur. Sama juga dengan waktu lain, dia kena ganti, dia kena qada juga. Manakala beza dengan orang kafir asli yang tak pernah murtad, memang asli buka-buka mata memang dah kafir, lepas tu dapat hidayah Allah, masuk Islam, maka bila dia masuk Islam, dia tak wajib dan tak dituntut untuk mengqadakan solat ketika mana dia dalam kekufuran, kecuali orang murtad. Kata kalau dia murtad 80 tahun, waliyadzubillah, 80 tahun itulah dia kena qada solatnya. Okey, tapi zuhur dia tak boleh qada 2 rakaat, dia wajib qada sebagai solat zuhur. Solat Jumaat dia tak boleh qada 2 rakaat, dia mesti qada sebanyak 4 rakaat sebagai niat solat zuhur. Kedua, al-bulugh, kedua akil balik. Akil balik maksudnya mestilah dia tu sudah akil balik. Ya, maksudnya fala tajibu 'ala as-sabiy wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan. Iaitu tidak wajib ke atas bayi, kanak-kanak. Kanak-kanak yang mana belum akil balik. Akil balik apa? Iaitu tanda-tanda je keluar air mani. Sekurang-kurangnya umur 9 tahun. Kalau tak keluar air mani, tunggu 15 tahun, lengkap 15 tahun tak keluar air mani. Kalau perempuannya tak keluar darah haid, maka automatik jadi akil balik. Tapi kalau keluar air mani umur 8 tahun, itu tidak dinamakan akil balik. Tapi zaman sekarang dah banyak dah. Ya, budak 7 tahun pun dah tengok, dah ketagih dah video porno ya. Video seks dan sebagainya. Ini satu benda yang memalukan, maka mak bapak perlu ambil berat dan perlu cakna dalam hal ini. Okey, baik. Tidak wajib ke atas kanak-kanak, ya. Wa tasihhu minhu idza kana mumayyizan, dan sah kalau kanak-kanak mumayyiz. Nak mumayyiz ni biasa umur 7 tahun ke atas. 7 tahun, 8 tahun itu masuk sudah mumayyiz. Dia tak wajib, tapi kalau dia pergi solat Jumaat sah. Contoh macam budak-budak sekolah, budak darjah 1, darjah 2 pergi solat Jumaat, dia sah, dia wajib. Tapi dia tak termasuk dalam 40 orang yang diwajibkan tu. Katakanlah dalam jemaah tu ada 40 orang, ada 2 orang mumayyiz, kanak-kanak mumayyiz belum akil balik. 38 orang dewasa yang akil balik, lelaki yang waras, tapi 2 lagi cukupkan 40 orang tu kanak-kanak mumayyiz, maka kena solat zuhur. Kalau ikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i lah, tak sah untuk solat Jumaat. Pasal apa? Walaupun kanak-kanak mumayyiz sah, tetapi mereka tak termasuk dalam kategori yang in'iqad ataupun tan'aqid al-jum'atu bihi. Maksudnya solat Jumaat tidak boleh tertakluk dalam 40 bilangan, antaranya kanak-kanak mumayyiz. 40 orang mesti lelaki, 40 orang mesti mukallaf akil balik, 40 orang tidak gila, dan 40 orang bukan hamba. Dan 40 orang bukan musafir. 40 orang mestilah mustautin. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kanak-kanak mumayyiz sah. Biasa kanak mumayyiz ni 7 tahun ke atas lah. Ada yang 6 tahun, dan perbincangan mengenai apakah definisi kanak-kanak mumayyiz boleh rujuk pada hari yang lain lah. Sebab apa, kalau nak cerita dia jadi panjang dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga syarat sah iaitu al-aqlu, iaitu wajib mestilah orang itu berakal. Maka tidak wajib bagi mereka yang gila dan tidak sah solatnya. Kalau orang gila sah, kalau katakanlah orang yang tak waras otaknya, bukan sebagai penghinaan ya, tapi kita nak ceritakan kalau orang yang tak waras, contohnya sama ada secara semula jadi, iaitu Down syndrome, disleksia dan sebagainya, maka tak wajib ke atasnya solat. Solat Jumaat pun tak sah, puasa pun tak wajib. Kalau dia tak puasa tak berdosa, kalau dia berpuasa pun tidak sah puasanya. Begitu solat Jumaat tidak wajib ke atasnya. Kalau dia solat pun sia-sia, tak ada apa-apa, tidak mendapat tak sah di sisi para ulama, terutama menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, sampai bila-bila katakanlah umur dah 40 tahun masih lagi gila, tak waras, tak wajib, semua tak wajib. Dia puasa pun tak wajib, tak payah bayar fidyah. Ini kita dah bincangkan dulu bab berkaitan dengan fiqh Ramadan sebelum itu. Ya. Baik, keempat adalah hurriyah. Syarat wajib. Maksudnya yang wajib salat Jumaat mestilah dia itu bebas. Tapi zaman sekarang isu hamba yang tidak merdeka tak adalah. Tapi kalau hamba yang tidak merdeka, sama ada bebas separuh ataupun tidak, dalam kitab fiqh dia ada muba'adan atau mukataban. Ya. Dia ada 2, muba'adan atau mukataban. Muba' atau mukatab.
Yang buat ni yang separuh. Katakanlah dia bebas separuh, tapi tak bebas separuh lagi dia bebas. Kalau nak bebaskan diri dia kena bayar separuh lagi, barulah dia bebas. Pun tak wajib. Apatah lagi mukataban yang maksudnya yang secara keseluruhannya diakadkan bahawa dia adalah milik tuannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau hamba dia nak solat Jumaat tetap sah. Dia sama seperti kanak-kanak mumayyiz. Katakanlah ada hamba, katakanlah zaman nanti Imam Mahdi turun, kata apa, perang, kita jajah negara bukan Islam, ya, maka kita tawan tawanan tanah itu, dan tawan itu menjadi hamba kita. Macam itulah. Jadi hamba-hamba ni dia tak wajib pergi solat, dia boleh duduk kat rumah, dia boleh main PUBG, dia boleh main PlayStation yang 5 tu kan, orang kata macam apa ni, dia dia bohong bini dia kata penapis angin, macam-macam, takut bini betul. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang keempat. Pertama tadi Islam, kedua kibalik, ketiga berakal, keempat merdeka bukan hamba, dan kelima az-zukurah, lelaki. Wajib lelaki, tak wajib. Lelaki tidak wajib. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau lelaki solat fardu yang paling afdal baginya adalah solat Jumaat. Kalau perempuan, apa dia? Perempuan solat subuh. Sebab perempuan dia tak difardukan solat Jumaat. Tapi kalau dia nak dapatkan fadilat Jumaat tu, tetap boleh dibolehkan. Tapi dekat Malaysia ni tak dibuka untuk orang wanita untuk mengerjakan solat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keenam, ya, iaitu lelaki. Selain daripada lelaki, maksudnya tak wajib pada perempuan, dan tak wajib ke atas khuntha. Khuntha yang muskilah, yang tak tahu sama ada dia lelaki atau perempuan, ataupun khuntha yang mirip kepada perempuan, ini tak wajib. Tapi kalau khuntha yang memang sudah diidentifikasi bahawa dia ni lebih kepada lelaki dan dihormon pada lelaki, maka dia wajib mengerjakan solat Jumaat. Sajad wajib tak solat Jumaat? Sajad wajib. Walaupun dia dah 100% muka macam perempuan, tapi Sajad ataupun nama sebenarnya Muhammad Sajad tetap wajib mengerjakan solat Jumaat. Ya. Siapa kenal Sajad, kalau hari Jumaat tu dia main TikTok ke apa ke, teguh, Sajad, bila kau nak solat Jumaat? Engkau tu lelaki, kau pergi solat Jumaat, kau bukan khuntha. Ya. Kalau khuntha, buktikan secara perubatan, pergi dekat klinik, buktikan surat dia ni khuntha, daripada autoriti, bukan surat-surat palsu ke tak tahulah, wallahu alam. Ya. Baik, okey. Ya, perempuan tak wajib, khuntha tak wajib, tapi sah. Kalau perempuan dia solat Jumaat, katakanlah dia rasa nak pergi solat Jumaat, maka dia tak payah solat zuhur lagi dah. Maksudnya kalau dah solat Jumaat, katakanlah dia perempuan tu solat Jumaat, dah balik tu nanti dia tak perlu solat zuhur lagi dah. Begitu juga khuntha. Khuntha kalau yang khuntha boskil ataupun khuntha yang muyul ataupun cenderung pada wanita, tetap juga sah solat Jumaatnya. Ya. Baik, keenam, sihah, iaitu sihat. Tidak wajib ke atas orang yang sakit. Sakit macam mana? Sakit yang menyebabkan dia payah nak pergi sana. Sakit kaki, susah nak berjalan, demam panas, kalau bangun boleh pitam dan sebagainya. Ya, tapi kalau pening sikit je makan Panadol hilang, itu kena pergilah. Tapi jadi kalau pening, migrain, kalau bangun nak pitam, itu tak payah pergilah. Ya, sakit yang mana disebutkan oleh para ulama payah nak pergi solat Jumaat. Macam orang bertongkat, orang yang kaki patah dan sebagainya, itu payah. Maka dia tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Okey, yang ketujuh, dia adalah iqamah. Iqamah bermukim. Bermukim maksudnya duduk kat tempat itu, maka lebih 3 hari ataupun 4 hari ke atas, maka dia wajib mengerjakan solat Jumaat. Tapi kalau dia bermusafir, katakanlah dia berada dekat Kota Baru selama 3 hari, tak termasuk hari pergi dan pulang, selama 3 hari kat Kota Baru itulah dia tak wajib. Katakanlah dia sampai hari Khamis, ya, dia akan duduk dekat Kelantan sampai hari Ahad.
dan dia akan balik hari Isnin. Maka yang betul-betul dia duduk tu adalah hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Besoknya hari Jumaat, orang pergi solat Jumaat, dia pergi duduk main PS5 ataupun main PUBG. Orang dengar khutbah dia main, tak ada masalah. Sebab apa? Dia 3 hari dalam tempoh musafir dekat tu, kurang daripada 4 hari dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia duduk dekat Kelantan selama 4 hari, dia kata dia niat, kalau aku akan duduk kat Kelantan selama 4 hari, sampai hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari Selasa baru balik. So dia duduk kat Kelantan tu 4 hari. So sesampai dekat Kelantan, dia tak boleh lagi salat musafir. Besok hari Jumaat dia wajib mengerjakan salat Jumaat. Ini kena faham, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beza antara mukim dengan mastautin. Apa bezanya tuan-tuan? Ya, mukim bagi sisi hukum salat Jumaat, orang yang bermukim, lelaki yang bermukim, dia wajib salat Jumaat. Macam tadilah, dia duduk Kota Baru, duduk kat Kuala Lumpur, tapi dia niat dah duduk dekat Kelantan selama 4 hari ataupun lebih, ya, maka automatik sampai dekat Kelantan dia sudah jadi orang bermukim. So bila sampai hari Jumaat, dia wajib salat Jumaat. Berlainan tadi, kalau duduk Kota Baru selama 3 hari saja, tak cukup 4 hari, maka sampai ke Kelantan dia masih lagi beridentiti, bertitlekan musafir, maka tak wajib. Baik, orang yang bermukim ini, dia tak termasuk dalam 40 orang tu. Ya, dia tidak termasuk dalam bilangan 40 orang yang mencukupkan syarat sahnya salat Jumaat. Katakanlah tadi dalam kampung tu yang bersolat berjemaah seramai 39 orang yang bermastautin. Ada seorang yang bermukim, ya, tetapi di situ bila dilihat dia ini seorang saja bermukim, tak cukup 40 orang, maka seluruh 40 dengan imam-imam sekali, dengan AJK sekali, tak boleh salat Jumaat, wajib salat Zuhur. Sebab apa? Tak cukup orang yang bermastautin seramai 40 orang. Ya, tapi kalau ada 40 orang yang bermastautin dan di situ ada orang bermukim, orang mukim pun wajib kena ikut sekali solat Jumaat. Okey. Baik, apa beza antara mukim dan mastautin? Kalau bermukim, iaitu dia duduk di satu tempat selama 4 hari ke atas, tidak termasuk hari masuk dan hari keluar. Ya, contoh, kalau katakanlah saya daripada Kuala Lumpur nak pergi Al-Ustaz, ya, dan saya, dia kata kat situ, saya pergi hari Isnin dan saya akan berada di Al-Ustaz sampai hari Sabtu. So Sabtu berapa? 6 hari, ya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 6 hari. So kata tolak hari pergi, hari Isnin saya pergi, dan hari Sabtu saya balik Kuala Lumpur, tinggal 4. So saya duduk dekat Kelantan, dekat Al-Ustaz tu 4 hari, maka automatik sampai saja Al-Ustaz, saya dah jadi mukim, tak boleh lagi solat jamak dan qasar. Nak boleh solat jamak qasar ketika dalam perjalanan saja. Dan kebetulan hari Jumaat saya wajib solat Jumaat. Tapi katakanlah saya bergerak hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, dan balik hari Sabtu. Maksudnya tolak hari pergi hari Selasa dan tolak hari Sabtu saya balik 3 hari. Maksudnya saya berada di Salat Ustaz 3 hari saja. Yang sebelum ni 4 hari. Pure maksudnya 3 hari. Maksudnya saya berada di Al-Ustaz selama itu adalah dikira sebagai orang yang bermusafir. So hari Selasa, Rabu sampai, hari Khamis, hari Selasa, hari Rabu dia rehat, hari Jumaat dia boleh main PUBG, tak payah pergi solat Jumaat. Tapi kalau dia pergi solat Jumaat, lebih afdal, dapat fadilat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, beza antara mukim tadi, iaitu dia duduk paling kurang 4 hari satu tempat. Contoh Kuala Lumpur, Al-Ustaz, Ipoh dan sebagainya, ya. Manakala mastautin, iaitu dia duduk kat tempat tu dalam tempoh musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk, musim panas berapa lama tuan-tuan? Paling kurang lebih kurang dalam 6 bulan 7 bulan. Ya, kalau kat Mesir tu musim sejuk start katakanlah bulan 12 dah start. Dekat UK tu bulan 12 dah start. Dia habis tu lebih kurang dalam bulan 6, lebih kurang 7 bulan lah macam tu. 7 bulan. Maksudnya dia duduk kat tempat tu selama 7 bulan. Katakanlah saya ni berasal daripada Ampang, saya berpindah ke Kuantan sebab kahwin dengan orang Kuantan. Ya, isteri saya tak dengar. Tak ada. Ini contoh saja, bukan betul-betul, ya. Isteri saya orang Kuala Lumpur, ya. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat, dia berada di Kuantan selama 7 bulan, dan dia berniat memang nak duduk situ.
dan dia tak keluar dari Kuantan kecuali balik kejap-kejap saja. Contoh saya duduk kat Kuantan, balik kejap-kejap. Itu mastautin. So kalau dia mencukupi syarat itu, maka dia boleh termasuk syarat sah Jumaat yang 40 orang tu. Faham ya? Jadi jelas faham, itu perbezaan. Kalau mungkin 4 hari paling minimum. Manakala orang yang bermastautin yang memang niat nak duduk situ melepasi musim panas dan musim sejuk, lebih kurang 6 bulan 7 bulan macam tu, dan dia tak keluar daripada kawasan yang dia bermastautin itu kecuali dia balik kejap-kejap nak ziarah keluarga ke, nak pergi hospital ke, ambil musangking ke, nak ambil D24 ke, ya. Pasal apa? Dekat Kuantan harga Tel Aviv, harga Yahudi, ambil kat KL murah sikit, contohnya lah. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak tahulah kan, kat KL ni memang musangking harga Tel Aviv, ya, harga Yahudi, ya. Tapi harga durian dekat Israel pula harga Melayu, mahal. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita kata dalam hal ini, macam contoh buat mukim, ini persoalan kita nak bahaskan, ya. Sementara tunggu azan ni saya nak bahaskan tentang perkara ini yang boleh kita jawab. Wajib ke atas orang yang solat Jumaat. Ni dengar betul-betul. Ini berkait rapat mereka yang duduk tempat lain, kerja tempat lain. Jadi dikatakanlah dia duduk dekat Shah Alam tapi kerja kat Kuala Lumpur. So kalau dia duduk kat Shah Alam, hari Jumaat tu dia cuti, dia wajiblah pergi solat Jumaat. Tapi kalau dia pergi kat Kuala Lumpur, dia wajib tak? Sebab apa? Dia bukan mukim kat Kuala Lumpur, dia mukim ataupun dia mastautin dekat Shah Alam. Tapi bila dekat Kuala Lumpur, dia bukan mukim, bukan mastautin, dia sekejap saja. Adakah dia wajib juga mengerjakan solat? Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bermukim, yang bermastautin tetap wajib mengerjakan solat Jumaat. Okey. Baik, saya nak ambil satu petikan, ya, daripada kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Ya, tahu kitab tu? Kitab ni sangat bagus. Ya. Kitab ni syarah ke atas syarah. Kitab ni asalnya matan Abi Syuja'. Matan Al-Ghayah wa Taqrib, satu matan kitab fiqh mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Dan matan itu disyarahkan, dielaboratekan oleh ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, iaitu Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala. Dan syarah tu disyarahkan lagi oleh Al-Imam Al-Bujairimi rahimahullahu taala. Dua orang Mesir, tuan-tuan. Ya. Dan disyarahkan itu namanya Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Ya. Baik, disebutkan dalam kitab Minhaj, begitu juga di kitab Tuhfah, orang yang bermusafir tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Ya, dikatakan iaitu safar mubahan, selagi mana musafir itu bukan yang dikira sebagai yang diharamkan, selagi mana safar yang bukan dimakruhkan. Maka selagi mana safarnya itu, permusafiran itu halal, diharuskan oleh syarak, maka dia boleh meninggalkan salat Jumaat, tak wajib salat Jumaat. Ya, dan dia kata walau kana qasiran, walaupun permusafiran pendek. Ya. Baik, permusafiran pendek, ya, dalam hal ini permusafiran ada dua jenis. Pertama, permusafiran panjang, dan kedua, permusafiran pendek. Apa bezanya? Tapi jangan pula kita bezakan kunut panjang, kunut pendek. Kunut panjang, kunut pendek, kunut. Tapi kita nak cerita musafir panjang dan musafir pendek. Baik, pertama kita pergi musafir panjang dulu. Kalau nak catat, tuan-tuan, saya tak bagi nota. Dulu saya bagi OBS tapi tak sempat nak buat. Tapi saya bagi tunjuk muka saya lah yang kurang handsome ni. Ya. Baik, musafir panjang maksudnya apa? Dia meninggalkan kawasan yang dia bermastautin ataupun bermukim sejauh sekurang-kurangnya 2 marhalah, iaitu sekurang-kurangnya mengikut kitab Fiqh Manhaji dan Taqrirat Sadidah, iaitu 82 km. Manakala kitab Al-Wajiz fil Fiqh Asy-Syafi'i karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, iaitu 89. Boleh pilih mana-mana. Kalau daripada tempat dia bermukim tu menuju tu paling kurang 2 marhalah, itu namanya adalah permusafiran jauh. Macam contoh, saya ke Ampang bermusafir ke Air Keroh. Air Keroh apa? 1 jam lebih. Ya, ataupun Port Dickson. Port Dickson tu hampir lebih kurang 90 km. Itu dinamakan musafir jauh.
Manakala permusafiran dekat, iaitu tempat kita nak pergi tu tak sampai 2 marhalah, dalam 40, 50, 60. Ya. Contoh macam saya duduk Ampang, saya nak pergi ke Kajang. Itu musafir pendek. Musafir pendek sebab apa? Saya dekat Ampang, Kajang lebih kurang 30 km. Dan kenapa dinamakan musafir pendek? Sebab melepasi kawasan saya bermukim. Di mana saya bermukim? Ampang. Keluar. Ya. Macam tuan mana? Kelang. Lepas Kelang. Lepas Shah Alam. Itu dinamakan musafir pendek. Tapi musafir pendek tak boleh jamak qasar ya. No. Ini tak cerita jamak qasar. Ini cerita solat Jumaat. Ya. Dan tapi kalau musafir panjang, dia boleh jamak dan qasar. Ya, dia boleh jamak takdim, jamak takhir sambil qasar sekali. Tapi musafir pendek, iaitu keluar daripada kawasan mukim, macam saya keluar Ampang, tapi destinasi tak sampai 2 marhalah, 40, 50, 60. Ya. Pun juga dia mengatakan sesiapa yang musafir qasir, permusafiran yang pendek, dia diharuskan meninggalkan solat Jumaat. Ya. Jadi bila disebutkan tentang perkara ni, kalau macam tu saya Kajang pergi Kuala Lumpur tak payah solat Jumaat. No tuan-tuan. No. Nanti dulu belum habis cerita. Ya. Baik, kalau orang dalam musafir, ya, dia boleh meninggalkan solat Jumaat secara mutlak. Ya. Kalau hari dia keluar tu, kalau keluar sebelum Jumaat, sebelum subuh, dia boleh dalam perjalanan tu dia boleh tinggalkan solat Jumaat. Tapi kalau dia bertolak selepas subuh, katakanlah hari itu dah masuk Jumaat, dia kena solat Jumaat, cari masjid. Kalau tak jumpa, barulah tak boleh. Baik, ya, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita akan meneruskan perbincangan kita selepas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina fadala wa ashraf wa badara fa'atullah maqama mahmudan allati wa'ata. Baik, kita berbalik tadi ya. Kalau ikut dalam kitab Al-Khatib Asy-Syarbini, Syarah Al-Iqna', dia kata termasuk dalam kitab mana-mana, orang yang musafir jauh dekat boleh meninggalkan solat Jumaat. Ya, tapi kalau musafir jauh dia tak ada masalah. Tapi yang musafir dekat,
Apa kata Al-Imam Bujairimi? Na'am, in kharaja ila qaryatin yablughu ahlaha nida'u qaryatihi lazimathu lianna hadhihi masafatun yajibu qat'uha lil jum'ah fala tu'addu safran muqsitan laha. Ya. Baik, kata Al-Imam Bujairimi, kecuali kalau musafir yang pendek. Jadi orang kata saya duduk kat Kajang pergi Kuala Lumpur. Musafir pendek sebab apa? Kajang Kuala Lumpur 35 km. Ya, dan melepasi permukiman Kajang tu dikira dah pergi musafir dekat, tapi tetap tak boleh solat jamaah kasar. Tapi wajib tak ada solat Jumaat. Baik. Kalau tempat tu yang memang diwajibkan solat Jumaat, kata kat Kuala Lumpur tu ada masjid. Ya, kata in kharaja ila qaryatin, jikalau seseorang itu pergi musafir dekat luar daripada kawasan Kajang tu, dia pergi Kuala Lumpur, dia pergi qaryah ni, negeri lah tempat, ya, yablughu ahlaha nida'u qaryatih, yang mana penduduknya itu sampainya azan, dengar azan. Maksudnya dia duduk kat kawasan tu, dia dengar azan untuk panggil salat Jumaat. Apa kata Al-Imam Bujairimi? Lazimathu, walaupun dia musafir pendek tetapi dia berada di kampung yang ada masjid yang mana dia dengar azan tu, maka tetap dia pergi wajib mengerjakan solat Jumaat. Sebab apa? Musafir pendek tidak terputus kewajipan mengerjakan solat Jumaat. Yang ini tidak tergugur solat Jumaat jikalau ada masjid tempat dia pergi tu. Ini musafir pendek, kurang daripada 2 marhalah. Ya, dan dia dengar azan tu. Kalau tak dengar azan, kalau duduk curuk kampung memang susah nak dengar, itu tak wajib. Tapi kalau orang musafir, walaupun dia musafir ketika hari Jumaat tu dia berada dekat Kota Baru, sedangkan tempoh tu dia berada Kota Baru 3 hari, tak sampai 4 hari, dikira bermusafir, maka hari Jumaat tu walaupun dekat kampung tu ada azan, ada masjid, dia dengar azan tu, walaupun hotel ni dia duduk sebelah masjid, tak wajib dia mengerjakan solat Jumaat. Itu bezanya. Tapi kalau musafir pendek, Kajang pergi Kuala Lumpur, kat Kuala Lumpur ada masjid dan dia kerja kat pejabat tu, dia dengar azan, wajib dia kena turun pergi solat Jumaat. So tuan-tuan yang kerja daripada Seremban ke pergi ke Kuala Lumpur, Seremban Kuala Lumpur tak sampai 2 marhalah, Rawang Kuala Lumpur tak sampai 2 marhalah. So walaupun dekat Kuala Lumpur, dia tetap juga wajib mengerjakan solat Jumaat. Sebab apa? Dia berada di satu qaryah yang mana ada masjid dan azan itu sampai kat telinga dia. Ustaz, saya duduk dekat dalam pejabat, tak dengar pun. Kata dalam kitab fiqah, dia kata azan didengari dengan suasana cuaca yang mu'tadil. Bukan azan ketika petir ke ataupun ribut ke, memang tak dengar. Cuaca yang tenang. Kalau dilaungkan azan zaman dulu kan tak ada mikrofon, kalau dia bila kita tengah dengar, satu Madinah boleh dengar dengan cuaca. Tapi kalau di azan ketika ribut memang tak dengar. Ya, apatah lagi kalau kata ustaz, saya duduk dekat masjid, saya antara saya dengan masjid lebih kurang dalam 3 km. Saya tak dengar azan dia. Kenapa tak dengar? Sebab mungkin bunyi kereta. Itu tidak dikira. Ya, mungkin disebabkan bangunan yang menghalang, kan, pencakar langit dan sebagainya. Maka diumpamakan zaman sekarang ni kata mustahil tak dengar azan. Kalau dikatakanlah bandar tu sunyi, kalau tak ada bangunan yang tinggi-tinggi, kalau dilaungkan, apatah lagi dilaungkan azan dengan menggunakan mikrofon, mustahil orang yang duduk kat bandar KL tu tidak dikira mendengarnya. Ya, macam Putrajaya, ya, dia duduk kat pejabat tu, duduk kat pejabat mana ujung ke, azan dekat Masjid Putra tak dengar, walaupun rumah kat Semenyih. Tapi sebab dia berada di qaryah ataupun tempat yang mana azannya boleh dengar pada penduduk di situ dan dia boleh dengar, maka dia wajib juga mengerjakan solat. Walaupun dia musafir pendek tidak menjatuhkan seseorang itu daripada mengerjakan solat Jumaat selagi mana dia dengar azan. Zaman sekarang mustahil tak dengar azan, mustahil. Sebab apa? Ada mikrofon. Tapi tak dengar juga. Tetapi hiruk pikuk bandar tak sama pada zaman Nabi SAW. Bunyi keretanya, halangan pokoknya, halangan bangunan. Maka kalau tak ada unsur-unsur begitu, kalau diikutkan memang boleh dengar. So walaupun dia duduk luar daripada kawasan permukiman, dia pergi kerja, tetap juga dia mengerjakan solat Jumaat. Jadi isunya tuan-tuan, bila kita nak sebut dekat sini, ustaz saya duduk kat Kajang, saya je kerja kat Kuala Lumpur. Jadi ustaz cakap orang yang duduk Kajang tak pergi kerja, dia wajib mengisi borang permohonan untuk solat Jumaat.
Kalau tidak diterima permohonannya, tidak terpilih, maka gugurlah solat Jumaat. Tapi macam mana saya nak ke KL pula? Adakah saya perlu juga? Yes, perlu. Sebab apa? Dekat Kuala Lumpur, ya, walaupun bukan dekat Kajang, dekat Kuala Lumpur tu dia tetap dengan azan. Ya, dan kat Kuala Lumpur tu bukan musafir jauh, musafir dekat. Musafir dekat tidak menggugurkan seseorang itu daripada solat Jumaat selagi mana dia dengar azan tempat masjid qaryah yang diwajibkan solat Jumaat. Jadi yang duduk Kuala Lumpur tu walaupun duduk Selangor tak payah minta dah. Sebab apa? Hari Jumaat dia berjabat. Maka orang yang macam ni tetap juga pergi cuba ke masjid mendapatkan tempat. Contoh Kuala Lumpur dia tak pakai sistem macam Selangor. Selangor tu isi borang, dapat pilihan dihantar kad melalui WhatsApp. Okey, tuan tu pilih ni kat jemputan. Okey, tunjuk boleh masuk. Kuala Lumpur mungkin tak ada. Kuala Lumpur first come first serve. Ada sebagai masjid buat macam tu. Ya, maka dia bila waktu dah keluar dia wajib. Maksudnya, ustaz macam mana kami dah dapat tempat? Ya, kami dapat tempat kena tunggu 12.30, 11.30 baru dapat. Ya, itu belakang cerita. Yang penting dia kena cuba dahulu. Katakanlah dia sampai pukul 1, lagi 25 minit nak azan, tetap kena pergi tengok kan, cik, pintu dah tutup, dah penuh. Okey, bawa balik, pergilah makan musaking. Kenapa tersemat? Aku dah pergi masjid dah, tapi AJK tak pergi masuk dah penuh dah, tak boleh. Itu baru. Ini tak mencuba, terus duduk dekat pejabat, duduk tak pergi masjid, dah penuh kot, tak payah tu kewajipan sebab kamu tak diwajibkan, tapi tetap juga pergi berusaha untuk mengerjakan solat. Pasal apa? Macam orang sakit dia tak boleh bangun, dia kena berusaha. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk mengiring, tak boleh mengiring berbaring. Nampak? Tak boleh bergerak bagi isyarat mata, isyarat hati dan sebagainya kalau tak mampu. Begitu juga kalau dia tak mampu untuk mengerjakan solat Jumaat, tapi dia kena berusaha untuk dapatkan. Tak dapat, dia kata minta maaf. SOP kata satu masjid hanya dibenarkan 1/3 daripada jumlah dan dijagakan jarak itu. Maka minta maaf, tak boleh, try minggu depan. Okey, bawa balik. Ya, manakala kalau tempatnya itu dia duduk kat Kajang tapi bekerja kat Shah Alam, katakanlah Shah Alam gunakan sistem borang, maka dia kena minta. Tapi ustaz, tempat tu dia mengalu-alukan, dia memberi keperluan dan dia memberi prioriti kepada penduduk tetap ataupun yang bermukim ataupun mereka yang bermastautin. Ya, yang itu bukan urusan kita. Yang penting kita kena berusaha. Mana tahu tak cukup, mungkin yang bermukim tu mungkin datang 70 orang, ada lagi kosong 80 orang, kena isi. Dia tetap juga kena berusaha, kena mengisi. Maka kena sedaya upaya mungkin untuk memohon dan kena berusaha sedaya mungkin untuk mendapatkan tempat. Tidak ada excuse. Pasal apa? Salat Jumaat adalah solat difardukan. Maka jangan naik lemak. Ya, 2 bulan tak solat Jumaat, 3 bulan tak solat Jumaat, kita pun sedap, malah dah lupa dah solat Jumaat. Solat Jumaat dah berberkat, lupa dah aku. Ada apa takbir ke solat Jumaat macam solat raya juga. Macam tu tak? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang kita kata wajib dia kena memohon. Yang kerja duduk kat Selangor, kerja kat Kuala Lumpur, dia kena berusaha juga pergi dapatkan tempat. Tanya ada tempat kah? Tak ada baru balik. Jangan awal-awal hari Jumaat azan dia dah pergi makan dah. Dia tak pernah try untuk dapatkan tempat. Ataupun dia tak pernah isi borang. Ini tak boleh. Sebab apa? Mereka yang duduk Selangor, kerja KL, tetap juga wajib mengerjakan solat. Pasal apa? Dia berada di tempat adanya masjid dan adanya azan, dan dia dengar azan tu. Dan kata Imam Bujairimi, orang musafir yang pendek tidak membatalkan dia fardu Jumaat selagi mana dia dengar azan. Apatah zaman sekarang ni lagi, memang azan didengari dengan teknologi lebih besar. Foyo yang memang satu Putrajaya boleh dengar, tuan-tuan, satu Kuala Lumpur boleh dengar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan, ada orang nak tanya. Kita dah habis dah bab tu. Sebenarnya bab Jumaat panjang lah sebenarnya, tapi saya baca yang kita kata yang penting-penting je lah, dan kita nak menjawab isu yang telah dibahaskan dan ditanya oleh masyarakat awam. Ya, baik, nak tanya, kalau solat Jumaat di dalam penjara Kansaf, dalam penjara, ingat dalam penjara, ya, di dalam penjarakan saf macam mana? Okey, penjara dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, saf kalau tak lurus, saf yang tak rapat makruh. Saf yang tak rapat, saf yang tak lurus makruh. Solat jemaah tetap sah. Maksudnya kalau solat jemaah yang tak rapat dan yang tak lurus, solat jemaah sah tetapi kurang fadilat, pahalanya kurang. Itu saja.
Tapi kata Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, boleh merenggangkan saf, boleh tidak meluruskan saf atas sebab keuzuran, seperti dekat Masjidil Haram cuaca panas sangat, so terpaksa diputuskan saf sebab cuaca panas sangat. Ya, maka tak jadi makruh dan tidak membebankan atau tidak mengurangkan pahala jemaah jikalau ada keuzuran. Maka penjarakan sosial ketika solat Jumaat itu dikira sebagai keuzuran atas perintah pemerintah kita, sultan-sultan dan raja setiap negeri, atas maslahat masyarakat. So tak ada masalah solat Jumaat ke, ya, solat Zuhur ke, solat subuh yang menjarakkan sosial, dalam kitab fiqh mengatakan diharuskan kalau ada keuzuran, dan keuzuran itu tidak mengurangkan fadilat berjemaah. Hatta kalau tak ada keuzuran, saja kita solat kita jarakkan sengaja, ya, kita rugi pahala, tapi solat berjemaah tak sah, cuma kurang fadilatnya, ya. Maka disebutkan dalam apa lagi soalan? Kalau ada 40 orang ke atas sekalipun tetapi bukan mastautin, maksudnya 40 orang tu mengikut pendapat muktamad, 40 orang mestilah bermastautin. Yang lebih tu termasuk mukim, tak ada masalah. Tapi kalau within 40 orang, cukup 40 orang saja termasuk imam, 3 di antara mereka adalah bermukim, maka tak wajib solat Jumaat, wajib solat Zuhur belaka 40 orang tu, tak payah khutbah, solat Zuhur saja, ya. Tapi kalau memang dah ada 40 orang yang bermastautin, tambah lagi 10 orang bermukim, tak ada masalah. Tambah lagi 10 orang yang kanak-kanak, tak ada masalah, no problem. Sebab apa? Memang dah ada cukup syarat sah tu, ya. Maka tak ada isu lah sebenarnya. Okey, soalan seterusnya, ya. Saya berulang-alik dari KL Perak setiap hari Jumaat kerana pulang ziarah isteri dan anak. Sebelum PKP saya akan selesaikan dulu solat Jumaat. Persoalannya, wajib tak saya usaha untuk solat Jumaat walaupun apa cara sekalipun? Ya, kalau dia kata saya hari Jumaat keluar, hari Jumaat saya keluar balik ke Perak, ya, dalam perjalanan tu wajib tak dia balik nak pergi ziarah isteri? Ya, isteri kedua asalnya, contohnya lah, isteri pertama kat Kuala Lumpur. Siapa ni? Hisham Samsudin. Mungkin Hisham Samsudin ada 2 isteri. Isteri pertama kat Kuala Lumpur, isteri aku dekat Perak. Ya. Jadi dia pergi Perak hari Jumaat nak ziarah isteri. Okey, adakah dia wajib dalam perjalanan tu, adakah dia wajib solat Jumaat? Ya, dalam perjalanan tengok. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia keluar sebelum subuh, dia meninggalkan Kuala Lumpur sebelum subuh, maka dalam perjalanan tu dia tak wajib cari masjid, tak wajib berhenti solat Jumaat. Tapi hari Jumaat dia keluar lepas subuh, Allahu Akbar, lepas solat subuh baru dia pergi Perak. Dalam perjalanan tu, maka dia wajib mengerjakan Jumaat. Ya, kalau keluar sebelum subuh tidak wajib mengerjakan solat Jumaat. Itu pendapat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam PKP di masjid hanya bilangan, tidak kira mustata tidak. Kalau ada 40 orang ke atas sekalipun bukan mastautin macam mana? Itu kita ambil pendapat mazhab Imam Syafi'i yang lain. Ada pendapat yang sebahagiannya difatwakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, 12 orang yang bermastautin sudah dikira sah. Ya, maksudnya zaman PKPB dibenarkan 12 orang. Pasal apa? Untuk hanya sekadar menyemarakkan syiar Islam, ya, supaya Jumaat tu ada. Tapi dipilih 12 orang pasal tu musim PKPB. Ya, bukan PKPP 40 dah 120 dah. Katakanlah 40 orang, kata 20 orang tak cukup, tapi ambil pendapat yang mengatakan bahawa 12 orang mastautin sudah cukup sah. Ya. Baik. Ada soalan lain? Tak ada soalan. Masjid karya saya salat Jumaat atas jemputan. Untuk Jumaat ini nama saya belum tersenaraikan lagi. Tak jauh dari rumah saya ada satu masjid sikit di kawasan KL. Dan solat Jumaat terbuka untuk orang ramai, maksimum 300 per first come first serve. Ya. Baik. Kalaulah masjid satu lagi tu dalam Korea dia, maksudnya masjid dia ni isi borang, satu lagi masjid tu first come first serve, boleh isi 300 orang. Ya. Kalaulah masjid ni tak dapat dan satu lagi masjid dapat, tapi tengok masjid satu lagi tu masuk dalam dia punya mukim tak? Kalau termasuk dalam dia punya mukim, maka wajib dia pergi. Ataupun dia duduk dekat mukim, walaupun sebelah mukimnya itu, katakanlah dia duduk dekat saya Ampang, katakanlah saya duduk dekat apa ni paling dekat Ampang, no duduk kat Melawati.
Sebelah Melawati, Wangsa Maju, KL. So mukim yang berbeza. Okey. Saya duduk Melawati kata tak ada solat jemputan, kamu tak dapat. Adakah Masjid Wangsa Maju tu dia wajib? Tengok keadaan. Dia dengar tak azan Melawati tu, Wangsa Maju tu. Kalau dekat dan dia dengar azan dekat Wangsa Maju tu, dia wajib. Tapi kalau masjid terdekat tak bagi jemputan, tapi masjid tu lagi jauh, kalau ikutkan hukum adat, kalau ikut angin yang tenang, walaupun pakai mikrofon, tak dengar azan dia, so dia tak wajib. Itu bezanya. Kalau soalan Muhammad Ashraf Mahmud, dia dhabit macam mana? Pertama, kalau dua-dua masjid tu berada dalam satu qaryah dia. Contoh Ampang ada 2 masjid, so masjid tak boleh, dia wajib kena cuba masjid lagi satu, ya. Tapi kalau dia duduk dekat Melawati, ada masjid bawah Selangor, sebelahnya Wangsa Maju, bawa Melawati kata tak boleh, dah penuh, kami tak ada tempat lagi dah. Dia duduk dekat Melawati tu, sebelah tu Wangsa Maju atas satu masjid. Bila azan, dengar azan dia pun wajib juga. Tapi kalau Melawati tu jauh, azannya tak dengar yang kat Melawati ni, maka dia tak wajib, duduk rumah solat zuhur saja. Okey. Baik. Kalau seseorang itu dia tahu perlu memohon untuk solat Jumaat, tapi dia tak berbuat demikian, dan bila dia pergi ke masjid tidak dibenarkan, macam mana hukum dia? Ya, dia terlupa tak apalah. Alamak, terlupa, tak apa, pergi je lah. Kalau terlupa, dia kena pergi. Tapi kalau dia sengaja tak memohonkan, sedangkan itu sajalah cara untuk melayakkan dia salat Jumaat, dia tak memohon, bagi saya dia kira berdosa. Sebab macam contoh, wuduk sunat ke wajib? Wuduk sunat hukum dia. Tapi bila nak solat fardu, kena wuduk. Jadi bila nak solat fardu, wajib berwuduk. Macam tu jugalah, kita nak solat Jumaat tu wajib. Tapi nak mendapatkan kelayakan untuk solat Jumaat, kena isi borang. Maka isi borang jadi wajib. So, isi borang tu seumpama macam wuduk. Wuduk yang mana tanpa wuduk tak sahnya solat kita. Sama jugalah, kalau tak isi borang tu, kita tak akan dapat kelayakan. Tak jumpa, tak tahu. So, kalau tak sengaja dia lupa, itulah cerita. Tapi sengaja tak isi borang, buat-buat tak tahu, maka hukumnya haram dan berdosa. Ya. Kalau keramat dan setiawangsa, tengok, dengar tak azan tu? Tuan-tuan, sekarang ni azan dengar, tuan-tuan. Ada dengar, pakai mikrofon. Ya, tak dengar lah ustaz, bunyi bising. Keramat bunyi bising tu, kereta berlambak. Ya. Keramat dengan setiawangsa dikira macam sebelah juga, yang mana kalau kita duduk kena dengar azan, wajib juga kita pergi. Ya. Tempat saya, siapa datang solat subuh masjid besar, auto dapat tempat Jumaat. Adakah wajib kami untuk subuh? Yes, dia kena datang subuh juga. Kalau subuh itu wasilah untuk dia dapat solat Jumaat, maka dia wajib datang solat subuh. Sebab apa? Nak dapatkan farduan solat Jumaat. Kecuali subuh tu dia keuzuran, sakit ke, tak dapat datang subuh, itu lain cerita. Kalau dah sampai masjid tapi terlupa bawa sejadah atau emas, so AJK tak bagi masuk, macam mana? Itu dah buat macam mana? Terlupa kan? Ya, ambil lah surat khabar ke, ambil lah jaket ke, saya bawa jaket tak apa ke, ya. Maksudnya itulah yang mana kalau terlupa nak macam mana. Tapi sengaja aku nak pergi dapatkan jemputan ni, tapi malas nak solat Jumaat, sengajalah tak bawa emas, sengaja tak bawa supaya aku dihalau, ini haram lah. Tapi kalau terlupa nak buat macam mana, ya? Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pukul 9 dah, ya. Baik, tak ada soalan lagi, jadi saya rasa dapat menjawab persoalan. Kalau ada kemusykilan, boleh dengar balik, saya simpan dekat saya punya Facebook, boleh dengar baik-baik, boleh dengar perbahasan-perbahasan segala kemusykilan yang tertera dalam soalan pada sesi lepas, ada saya jawab. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama-sama saya pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah.